Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih saya ucapkan pada pentadbir, terutamanya Tuan Pengetua JK1, JKAP, JKMP, ada HEM juga dalam ni, HEM, juga Kopu, serta JKMP, JKMP dan rakan-rakan guru yang lain. Okay. Hari ini saya nak buat sedikit perkongsian mengenai PDPC nombor baru. Okay, saya nak kongsikan slide sekarang ni. Sekejap saya tengah klik setting. Okey. Okey, nampak tak? Dah nampak belum saya punya slide? Nampak tak slide? Boleh. Boleh. Soalnya kalau boleh yang apa atas tu dia punya toolbar tu boleh hide kan? Besar sikit. Okay, yes. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian cikgu mengenai PDPC nombor baru dengan wakalat. Okey, sebelum tu saya rasa tak terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Mauzir Batin kepada semua. Okey, selamat Hari Raya PKPB. Okey. Selamat Hari Raya nombor baru lah. Semuanya nombor baru. Hari ini pun kita menjalankan ladap secara normal baru, secara online secara maya. Okey, sejak PKP diperkenalkan ataupun arahan PKP dimulakan, okey, saya terganggu tau sekarang ni ada seorang nak masuk. Sekejap saya kena allow dia masuk dulu. Okey, maaf Okey, sejak PKP mula diarahkan, tak silap saya pada 17 Mac, kita semua tak boleh ke sekolah, murid tak boleh ke sekolah, semua kena duduk rumah. Okay. Jadi sebagai guru kita akan memikirkanlah beberapa isu. Banyak isu lah yang kita fikirkan. Saya rasa semua guru memikirkan benda ni sebab kita dah biasa mengajar di sekolah, kali ni kita kena mengajar tapi di rumah. Sangat berbeza lah. Jadi antara isu yang berada di fikiran saya dan juga penyelesaian yang saya cuba fikirkan, antaranya saya berfikir bagaimana saya nak buat satu PDPC yang menarik minat murid. Okay. Murid tak ada depan mata bukan dia mainkan. Jadi ni di luar kawalan, mereka di rumah, macam mana saya nak buat satu PDPC yang menarik minat mereka, dan saya harap PDPC itu berkesan, dan juga PDPC itu saya harapkan boleh beri peluang yang sama kepada semua. Contohnya sekarang ni saya akan buat kelas Google Meet dengan mereka seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tak semua boleh ikut. Ada satu kelas tu separuh, ada satu kelas seorang je, ada satu kelas tu 5 orang je. Macam mana saya nak bagi peluang bagi mereka yang ada masalah untuk ikut Google Meet saya, mereka dapat juga belajar, mereka dapat juga buat kerja yang saya bagi. Jadi saya fikirkanlah benda tu. Saya juga cuba mencari pendekatan yang menyediakan murid ke arah kemahiran abad baru iaitu IR4. Juga menggunakan, saya cuba juga menggunakan pendekatan modular. Pendekatan modular ni di mana guru lebih fleksibel. Kita boleh gabungkan beberapa bab yang kita rasa lebih kurang, macam contohnya, ataupun kita dahulukan bab yang kita rasa kita nak dahulukan yang lebih mudah untuk diajar. Pendekatan modular ni juga saya boleh, dia boleh berlaku merentas kurikulum sebenarnya, merentas subjek. Contohnya saya mengajar murid saya tajuk air, tapi dalam tu murid saya boleh belajar juga maths, mereka kira peratus air yang dijimatkan, mereka boleh belajar etika, mereka boleh belajar geografi, di mana empangan air yang ada di Malaysia. Jadi itulah pendekatan modular yang kita cuba terapkan lah, saya cuba terapkan lah. So, okay. Okey. Kemudian saya cuba mencari pendekatan yang mengikut kecenderungan murid. Murid-murid kita ni kebanyakannya sukakan teknologi, handphone mungkin di tangan je lah, kita pun sama kan. Diorang pula lahir pun laptop dah ada, komputer dah ada, phone dah ada. Jadi memang teknologi ni mainan diorang lah. Jadi saya cuba pilih, cari pendekatan yang mengikut kecenderungan murid-murid. Okay, satu lagi saya cari yang mudah dicapai. Kalau boleh biar semua orang boleh masuk lah.
apa yang saya pilih tu, dan juga ianya fleksibel. Okay, ada pelajar ada masalah, dia tak dapat hantar tugasan dalam tempoh seminggu, apa yang saya pilih tu, platform yang saya pilih tu membolehkan pelajar saya hantar bila-bila masa. Ada pelajar saya yang saya bagi tugas PKP 1, masa PKP ni lah baru dia boleh hantar. Mungkin dia ada masalah jadi saya carilah pendekatan yang fleksibel. Okey, ini adalah PDPC normal baru yang diamalkan selama cuti PKP ni. Pendekatan PDPC yang saya pilih selain kelas secara online, latihan yang kita bincangkan semasa kelas, saya juga menggunakan pendekatan PBL, problem based learning, project maaf kalau ada suara belakang. Okey, project based learning dan juga pembelajaran secara inquiry iaitu IBSE. Okay, kemudian saya memilih pendekatan medium yang saya pilih, dan ramai guru kat sini pun saya tengok memilih okay. Okay, mereka memilih yang sama, Google Meet, WhatsApp group, ni famous lah. Okay, Canva untuk buat poster, iThink, Powtoon, Kak Suria ada guna, Google Classroom memang ramai guna. Bahasa Inggeris saya tahu, memang yang saya tahulah budak-budak cerita, cikgu bahasa Inggeris bagi kerjaan Google Classroom, YouTube, quizzes. Quizzes ni memang pelajar kita suka markah tu kan. Memang meeting bersama guru-guru sains menengah rendah daerah Alor Gajah, mereka pun kata student suka quiz. Quizzes lah antaranya yang famous kita pakai sekarang. Okey, kemudian bila kita dah ada media pengajaran, kan bagaimana kita nak kumpulkan tugasan pelajar ni. Dah ada sesi pembelajaran, macam mana kita nak collect kerja diorang. Okey, kalau seperti biasa kita kutip buku, kita tanda kat sekolah kan, tapi sekarang ni tak boleh. Buku pun tinggal kat sekolah kan, buku teks. Jadi saya memikirkan, mencarilah dan saya menemui Wakalet. Wakalet ni saya dah tahu sebelum PKP, baru dengar cerita orang kata bagus. Jadi saya try login macam tu je lah. Tapi bila PKP ni baru saya menggunakan sepenuhnya lah Wakalet ni. Itu pun banyak lagi yang saya kena explore lah, baru sikit yang saya belajar dan saya praktikkan. Okay, jadi pengumpulan hasil kerja murid saya letak di Wakalet. Okay. Okay, apa kata murid-murid saya daripada pembelajaran menggunakan Wakalet ni? Okay, saya mengajar kelas DLP, so beri respon dalam bahasa Inggeris lah. Ada yang kata yang ni yang Ani Sofia of learning was very impressive because I can study at home by using internet, as it was the attractive platform, especially for students. We can also share our idea and creativity in Wakalet by making video, poster and others, so that we can experience to use the apps that teacher tell us. Ada Nur Ain Najah kata it's very helpful when we are learning in online class, so we are not being lazy during MCO. Okay, kini ada kerja dia nak buat lah. Memang satu tugasan tu saya bagi kadang seminggu, 2 minggu, sebulan pun ada. Okay, 2 bulan pun ada. Okay, I found it much easier to learn by using Wakalet platform, walaupun at first to understand the teaching process as it is not physical learning. As time passed, I'm able to cope with the online class. Pada mulanya pelajar ni kata memang dia susah lah nak menghadapi pembelajaran secara online, tapi lama-lama bisa tegal biasa jadi akhirnya sekarang dia dah mula boleh lah. Okey, ada seorang lagi masuk sekejap kawan-kawan. Okey, oh ada lagi seorang. Okey, sekarang ni kita lihat apakah itu Wakalet. Okey, Wakalet ni satu medium, banyak fungsi sebenarnya. Antaranya kita boleh jadikan dia sebagai tujuan peribadi kita, dokumentasi. Kita boleh jadikan dia tempat dokumentasi, mungkin selama ni kita simpan dalam laptop je. Lepas ni kita simpan dalam Wakalet, so bila-bila kita boleh buka kat phone juga. Simpan PDF, surat, boleh simpan gambar-gambar kita dengan student, event sekolah. Okay. Kemudian dia merupakan medium, boleh jadi okey, tahun lepas kita dah didedahkan kan dengan Flip Classroom. Flip Classroom ni kita bagi murid video pengajaran dulu,
atau video apa-apa sumber pengajaran kita esok, murid tengok malam tu atau sebelum pengajaran kita, esok masa dalam kelas kita terus buat aktiviti. Jadi jimat masa. Jadi sekarang ni Wakalit ni boleh jadi tempat untuk cikgu simpan video, simpan apa saja bahan pengkayaan yang cikgu nak murid tengok dulu sebelum kelas cikgu berlangsung keesokan harinya. Okay. Boleh jadi tempat perkongsian bahan. So kita macam pengetua cakap tadi banyak modul kan, lepas ni pun kita kena buat modul kan tadi pengetua cakap. Jadi kita boleh letak dalam Wakalit kita. Jadi kita bagi dia link dekat mungkin kawan kita dekat negeri lain atau daerah lain buat juga modul, jadi kita boleh kongsi. Kita bagi-bagilah, kau buat dua, aku buat satu. Kita kongsi di tempat yang sama dalam satu Wakalit. Okay, jadi dia sangat mudah lah. Boleh berkolaborasi dengan guru lain. Ini sama lah tadi masa saya terangkan perkongsian bahan boleh berkongsi dengan kolaborasi dengan guru, dengan orang lain ataupun dengan murid. Dia banyak. Okey, dan apa yang saya tekankan di sini banyak saya gunakan PKP ni DPC norma baru, saya jadikan Wakalit sebagai medium pengumpulan aktiviti murid. Pengumpulan aktiviti murid ni contohnya dia orang buat video, dia orang buat poster di tempat lain, simpan di Wakalit. Media aktiviti murid pula mereka buat laporan secara jurnal saya. Boleh create. Dia boleh buat macam portal ringkas dalam portal saya. Macam itulah. Menariklah juga yang ni buat jurnal di dalam Wakalit guru ni aplikasi yang baru semasa PKP B3 ke 2 dia baru diwujudkan sebab mungkin penggunaan Wakalit sangat tinggi satu dunia, jadi upgrade lah benda ni untuk menjadikan aplikasi lebih efektif. Okey, ini adalah ni paparan Wakalit saya cikgu. Okey, ini depan dia dan ini adalah home. Okey, home saya. Yang tadi saya cakap boleh jadi tempat simpan barang peribadi, dokumen peribadi. Jadi okey, contohnya surat. Surat tu kalau di paparan hadapan, okey, kalau kita tengok kat sini ada gambar kecil kat sini. Ada gangguan pula ni. Ada gambarnya, ini private. Saya je boleh tengok. Bila private dekat keluar. So yang keluar maknanya kita publickan sahaja. Jadi dia secure lah untuk kita. Kita dah setkan, kita je boleh tengok. Okay, jadi ini adalah rupanya nanti insyaAllah cikgu pun akan ada Wakalit sendiri. Akan ada Wakalit sendiri selepas ni. Okay, sekejap ada orang masuk. Okay, ini adalah contoh medium aktiviti murid yang saya kata journal di dalam Wakalit saya. Okay, murid-murid boleh create journal dia sendiri ataupun membuat collection mereka sendiri di dalam collection saya. Okay, contoh ini problem atau project based learning. Project based learning menghasilkan produk. Okay, mereka permasalahan dan saya suruh mereka bina alat untuk menyelesaikan masalah yang saya bagi. Jadi mereka perlu mencatatlah proses pembikinan alat tersebut dan laporan perlu dibuat secara online di atas Wakalit saya lah. Di sini mereka menghasilkan collection mereka sendiri dalam collection saya. Okay. Ni soalan yang saya bagi, ini paparan tugasan, satu collection. Senang jadi satu collection, satu tugas atau satu soalan, satu collection. Dalam tu boleh isi banyak aktiviti murid. Okay, so far paling banyak yang saya dapat kumpulkan 41 dan pada satu collection saya. Mereka boleh letak gambar. Okay, di sini disebutkan journal, so banyaklah dia punya dokumentasi. Dokumentasi ni format dia saya bagi mengikut mengikut format IBSE, Inquiry Based Learning, idea asal mereka. Okay, dan kemudian sebab kita nak mereka belajar yang kita buat, jadi saya menekankanlah aplikasi konsep sains. Mereka perlu menerangkan secara detail apa yang mereka belajar secara teori dan mereka masukkan dalam projek yang mereka buat lah. Dan juga saya minta mereka gambar sebab saya tak nak mereka menggunakan gambar yang ada di internet. Okay. Okay, kemudian ada tugasan yang ada saya buat ialah
tugasan video saya memberi sedikit masalah pada mereka dan penyelesaian perlu dibuat dalam video. Dalam video ni sebenarnya satu projek STEM lah, sebab saya minta mereka buktikan tugasan ni ialah bagaimana anda menjimat air di rumah, buktikan betapa efektifnya kaedah anda. Jadi pelajar ni ada yang buat alat, ada yang buat teknik lah cara penjimatan air, dan mereka mengira peratus, mengira berapa liter air dijimatkan, mereka peratuskan dan mereka laporkan dalam bentuk video. Kat sini memang boleh dikatakan projek STEM lah sebab dia merentas beberapa subjek. Okay. Pelajar yang ni boleh tahanlah juga, ada dalam 15 orang yang menghantar video. Tapi kuranglah berbanding saya punya tugasan poster lagi ramai 41. Mungkin ada kekangan lah, mereka tak ada phone, mereka mungkin tak reti nak buat video, tapi tugasan ini masih lagi boleh dihantar. Saya akan galakkanlah mereka untuk hantar jugalah. Okay. Dan respon okey, jadi video ini mereka buat dan mereka letak di YouTube, dan YouTube link tu dia letak kat dalam Wakalet saya. Pelajar-pelajar ini telah mendapat respon secara global bila letak di YouTube, dan isunya bersejagat, bagaimana anda menjimat air, bahan pula dalam bahasa Inggeris. Ada beberapa orang lah di luar negara yang telah komen video mereka, komen yang positif lah yang saya nampak selama ni. Macam-macam lah, orang putih ada, orang negro ada. Okay. Jadi dia satu benda baru lah untuk murid kita. Dia nampak apa yang dia buat ni satu dunia boleh respons. Okay. Kemudian medium pengumpulan murid, tugasan poster. Okay, ini tugasan poster yang mula-mula sekali saya buat masa PKP 1. Banyak sangat respon, 41 respon masa ni. Murid eager nak belajar. Masa ni pun ramailah join Google Meet. Semakin lama semakin kuranglah pelajar yang mengikut Google Meet, dan saya pun kena kerap lagi mengingatkan murid kita untuk siapkan tugasan. Tapi walaupun ada masalah kekangan, PDPC terus dijalankan jugalah sebab dalam banyak-banyak tu masih ada ramai juga yang nak belajar. Jadi kita teruskanlah. Nanti di sini saya bagi lagi ruang untuk mereka yang tak siap lagi untuk siapkan. Okay, ini poster mereka buat dengan ada guna Word, ada guna PowerPoint. Okay. Okay, ini tugas akhir saya sebelum raya hari tu, saya suruh mereka buat komik. Okay, menggunakan apps telefon, nama dia Komika. Saya beritahu ada siapkan komik mengenai tajuk ni. Di akhir tajuk ni kita dah habis belajar bab asid dan alkali, sila buat komik. Gunakan apps Komika. Okay, akhirnya bila saya dapat hasil daripada murid, pelbagai untuk buat komik. Sebenarnya diorang lagi advance lah daripada. Okay, so saya pun boleh belajar dengan diorang. Oh, rupanya ada apps lagi bagus lah daripada apa yang saya cadangkan tadi. Okay. Sekarang ni kita lihat apa yang boleh dimuat naik ke dalam Wakalet. Okay, ini antara format yang kita boleh muat naik sebagai guru. Saya rasa benda-benda ni memang dah cukup banyak lah untuk kita. Saya akan terangkan apa yang kita biasa guna saja. Yang pertama ialah URL. Apa-apa saja URL kita boleh paste kat situ. Nama web ke, blog orang yang bagus ke, kita boleh letak kat sini. So nanti murid kita terus nampak. Kita dah pilihkan untuk diorang. Okay. Kemudian kita boleh add text. Di sini kita mungkin boleh minta pelajar buat nota, pelajar buat laporan atau buat cerpen atau buat jurnal. Okay. Saya rasa untuk add text ni guru-guru bahasa boleh menggunakannya semaksimum mungkin. Saya akan tunjuk cara dia nanti. Macam cikgu subjek lain mungkin jadi tempat buat nota, tempat dia kumpulkan maklumat, kerja berkumpulan ataupun kerja individu ataupun berpasangan. Kemudian boleh masukkan YouTube. Kita boleh masukkan YouTube dari sumber lain ataupun YouTube dari kita sendiri ataupun YouTube murid kita. Kita boleh letak di sini kita punya Wakalet. Kemudian kita boleh masukkan gambar. Di sini kita boleh bagi tugasan poster, infografik, gambar projek ataupun gambar proses menghasilkan produk dan macam-macam lah. Rasanya ramai tahu kan macam-macam kita boleh buat. Okey, file PDF. Okay, kat sini yang kita boleh letak modul ataupun bahan rujukan yang kita nak pelajar kita buat. Okay, so kita dah letak siap-siap satu bab, satu collection kita buat. So bab 1 dah ada satu collection. Kalau dia buka bab 1 semua modul bab 1 ada kat situ. Jadi mudahlah, lebih tersusun. Kemudian kita boleh letak link cloud kita.
kalau ada Google Drive atau OneDrive, kita boleh letak kat situ lah. Okay, ini yang biasanya cikgu-cikgu guna lah dan saya guna yang ni je buat so far. Okay, sekarang ni mari kita mulakan sedikit hands on. Saya rasa saya menunjukkan secara ringkas sahaja hands on ini untuk memberi idea dan gambaran bagaimana. Saya telah menyiapkan modul. Saya akan letaklah grup sekolah nanti modul tersebut dalam bentuk PDF, dan juga ini link modul dalam wakalit saya. Nak scan sekarang ni boleh scan. Saya terangkan dari segi dari cara mendaftar sampailah cara share, cara collaborate, semua cara lah yang saya rasa perlu untuk cikgu dan apa yang saya buat. Sebenarnya banyak lagi yang kena explore, tapi yang saya buat tu sedikit saja sebenarnya, tapi okey lah kalau kita nak gunakan untuk PDPC kita sekarang Okey. Okey, jadi mari kita mulakan kita punya hands on sedikit Okey, Wakalet. Nanti cikgu search Wakalet. Okey. Okey, akan jumpa Wakalet ni dalam modul cikgu. Okey, klik. Okey, kalau belum daftar, nanti dia akan minta suruh cikgu daftar lah. Okey, jangan risau, saya dah siapkan dia punya modul. Okey, modul bergambar saya harapkan dia bermakna lah untuk cikgu. Modul bergambar. Jadi mana yang ada masalah internet ke apa ke, bolehlah ikut cikgu punya pacing lah, cikgu punya tahap kelajuan cikgu. So apa-apa boleh refer dekat modul saya sediakan ni. Okey, jadi cikgu daftar nanti, cikgu boleh buka benda ni Cikgu akan jumpa, inilah paparan cikgu. Yang tadi saya kata ada yang private, ada yang public. Jadi kat sini surat menyurat. Okey, dia ada gambar mangga ni. Ini menunjukkan saya privatekan dia. Saya je boleh tengok. Jadi yang lain ni yang saya dah buat lah. Okey, saya simpan modul tadi, modul Wakalit tadi dalam ni lah, perkongsian amalan baru, PDPC nombor baru. Ini adalah tugasan-tugasan yang saya dah buat bersama murid, dan saya jadikan Wakalit saya ni untuk menyimpan gambar-gambar semasa saya mengajar dalam kelas. Contohnya ada pembentangan murid kan, dengan mereka gunakan ketamajung. Saya tahun ni banyak guna ketamajung sebab senang dia nak buat kan, masa kat sekolah lah. Jadi bila dia present tu biasa kita lipat, dia orang letak kat luar lab, kadang itu pun dia orang tak buat balik kan, dia orang macam tak nak dah. Jadi apa yang saya buat ialah masa dia present tu saya ambil gambar dengan screen PDF bukan, yang kita ambil gambar jadikan PDF tu. Saya lupa lah pula apa dia, CS scanner. Scanner tu saya ambil gambar, saya simpan dalam bentuk gambar dan saya simpan dalam saya punya Wakalit. Jadi kekal lah dia punya presentation dalam PowerPoint, dalam Tamajung tu. Ni. Okay. Dan gambar-gambar saya jalankan eksperimen dengan diorang. Okay. Ni sebelum PKP lah, bulan 3, awal bulan 3. Pembedahan jantung, masa tu saya buat jantung ikan, jantung ayam, jantung lembu. Okay, 3 jenis jantung. Murid bedah jantung ayam je. Cikgu bedah jantung lembu dengan jantung ikan. Okay. Menarik masa ni. Yang seronok lah sebab kali pertama kan rasa bedah, pegang benda tu, jantung. Okay, sekarang ni saya nak teruskan kepada hands on. Okay, bila cikgu dah ada akaun sendiri, nanti cara nak buat collection ialah cikgu klik je butang hijau ni. Okay, dia akan masuk ke sini. Cikgu boleh tambah add cover image. Mesti tambah lah supaya lebih menarik. Biasanya saya akan menggunakan choose from library saja. Saya jarang lah saya masukkan gambar yang saya sendiri untuk cover ni. Okay, saya pilih je apa-apa Ni lambat sikit biasanya. Okay, ni gambar yang saya pilih. Biasanya saya akan pilih half cover image. Full ni macam besar sangat. Ni half cover image. Saya masukkan tajuk. Tajuk contohnya kad ucapan hari raya. Contohnya cikgu berikan sini lah Syah Ni contoh kad ucapan hari raya. Saya nak bagi contoh yang semua boleh faham lah. Kalau saya bagi tugasan saya nanti macam cikgu saya nampak, cikgu lain tak nampak pula kan. Jadi saya bagi tugasan contohnya kad ucapan hari raya untuk seni. Tugasan sempena hari raya PKPB.
Okey. Okay, kemudian nampak tak butang tambah lagi ni? Kat sini lah ada berbagai format. Jadi biasanya kat ucapan raya kita minta student kita save sebagai image. Okay, kata dengan dia bila save tu buat dekat Word ke dekat PowerPoint ke, save as image. Okay, so dia akan masukkan image, upload image lah kat sini. Macam biasa upload lah image yang ada dalam laptop kita. Okay, sekejap ada seorang nak masuk. Mana pergi tadi? Okey. Jadi dah masuk dah image kita. Okey, dalam collection ni satu collection cikgu. Dalam collection ni kita boleh tambah lagi. Kalau cikgu nak diorang buat ayat teks ucapan hari raya. Okey, kita buat ataupun cerpen lah cikgu bahasa Melayu kata buatlah karangan pengalaman hari raya PKPB kamu. Okey, buat dalam Wakalit saya. So masing-masing dia dapat link dia akan add teks. Yang bestnya add teks ni lambat sikit. Okey. Contohnya selamat hari raya lah. Okey, saya buat simple je lah. Kepada semua. Okey, dia dah buat dia punya tag, dia punya cerpen ke, dia punya pengalaman ke, klik done. Okey. Yang bestnya efek dia, okey sekarang ni dah siap teks, kita done kan kita punya collection tadi. Okey, kita nak tengok paparan yang murid boleh nampak nanti macam mana. Okey, ni dia. Okey, selamat hari raya. Kat sini kan ada gambar macam speaker dengan buku ni. Cikgu boleh tekan. Ni cikgu bahasa saya rasa menarik lah. Saya belajar ni itu pun saya rasa menarik lah. Okey, kita boleh minta dia bacakan. Selamat Hari Raya Capital Semula. Okey. Dan juga kita boleh alih bahasa dia. Choose language. Kita klik gambar buku tepi ni. Kita choose language. Contohnya kita nak apa? Japanese. Japanese kita try. Sebab ada sensei kan. Japanese kita buat dokumen. Okey, dia dah translate kan lah. Kita cuba dengar. Selamat Hari Raya Capital Semula. Saya rasa pelik sebabnya dia tak sebut pun selamat tu dalam bahasa Jepun. Dia selamat tu je yang Jepun kan. Saya dah try juga Hindi. Hindi pun sama. Okey, kita try Hindi. Okay. Alamak, tak jadi. Okey, Hindi. Saya dengar Selamat Hari Raya Capital Semula. Dia buat intonasi tu saya rasa dah Hindi dah, tapi perkataan dia tak Mungkin boleh explore lagi lah. Mungkin bahasa Inggeris saya rasa dia akan gunakan bahasa Inggeris lah. Cikgu bahasa boleh explore lah benda ni, saya rasa sangat menarik. Sebenarnya banyak lagi tahu kelebihan dia. Dia ada grammar kat sini. Boleh check nouns, verb, adjective, adverbs. So boleh explore lah cikgu-cikgu bahasa dengan lebih detail. So menarik lah. Okay, ni untuk teks. So tadi kita dah done, kita edit collection. Saya nak tambah benda lain lagi. Kita cuba tambah apa pula? Klik lagi, kita tambah YouTube. Okay, YouTube. Contohnya YouTube iklan raya. Search dekat sini. Dia terus connect dengan YouTube. Okay, iklan raya. Okay, saya nak iklan raya Petronas ni lah, 2 jendela. Okay. So, dah masuk dah. Okay. Satu lagi saya nak ajar upload PDF. Okay, ni bergunalah bila cikgu nak buat apa nanti? Modul kan. Selain kita print, kita bagi kat murid kita, mungkin ada murid yang boleh capai. Kalau nak jimat kos, murid yang ada capai internet, saya rasa dia boleh print sendiri lah. Yang susah nak kita hubungi tu mungkin kita printkan lah kan. Jadi yang ada internet kat rumah, kita letak dalam Wakalit kita, kita suruh, kita bagi link, kita suruh dia diorang capai sendiri dan print sendiri. Okay. Lepas dia dah siap tu mungkin kita nak semak, dia hantar balik dalam Wakalit kita. Mungkin lah. Okay. Diharapkan Wakalit ni memberi ruang lah untuk cikgu fikirkan mungkin strategi yang lebih menarik lah daripada apa yang saya dah lakukan, dan saya pun nak belajar juga kerana saya tak terfikir benda tu. Orang lain boleh terfikir kan, jadi mungkin boleh berlaku kongsian kat sini. Okay, kita update file PDF tadi. Okay, jadi dah keluar. Okay, jadi kalau tugasan cikgu tu dalam bentuk gambar, menarik keluar gambar sebab gambar terus keluar.
Kalau teks terus keluar teks, kalau YouTube terus keluar link macam ni ada gambar, tapi kalau PDF dia tak ada gambar lah, dia macam ni je. So macam kurang menarik. Lepas kita dah masukkan apa kita nak, kita boleh klik private ni. Contohnya benda ni kita nak murid lain tengok. Kalau kita nak bagi murid kita saja tengok, kita klik unlisted ni. Hanya orang yang ada link yang kita bagi saja boleh buka. Tapi kalau cikgu nak semua orang boleh buka, tak kisah, klik public. Okay, saya set public Okay, dah set public, done. Okay, inilah dia collection yang saya buat dan saya nak kongsikan pada murid. Okay, tajuk dia ucapan Hari Raya. Saya nak murid-murid masukkan kat ucapan masing-masing dalam ni. Berbagai format lah seperti yang saya dah tunjuk tadi. Jadi kat atas ni ada dua button yang penting. Contributor dan juga share. Contributor ni adalah penyumbang. Okay, di sini kita boleh berkolaborasi. Okay, kita klik contributor. Kita nak bagi murid kita untuk tambah bahan dalam kita punya Wakalit, kita punya collection. Tempat dia hantar tugasan ataupun guru lain contribute dia punya bahan. Okay, kita klik contributor. Kat sini ada beberapa cara untuk kita share link ni. Kebanyakan saya lebih gemar menggunakan copy link lah. Saya copy link. Okay, dia kata link copy. Saya paste dekat dalam Telegram, dekat dalam WhatsApp group. Okay, dan murid kita akan capai. Sekali paste je. Walaupun dia hantar lambat, dia boleh cari balik lah dekat dalam WhatsApp group tu. Biasanya dia orang boleh search kan, dia orang boleh scroll. Okay, ini cara untuk bercollaborate dan juga untuk share. Contohnya cikgu punya collection ni, cikgu nak tunjuk je pada orang lain. Kita tak nak pun dia tambah bahan dia. Kita nak kongsi je lah. Contohnya kita nak tunjuk hasil kerja kita dengan kawan-kawan kita di negara lain. Jadi kita hanya klik share. Kita klik share. Kita ambil copy link Kita boleh share kat Facebook. Saya tak pernah buat lah benda ni. So far saya ambil yang copy link saja. Okay, kita copy QR code ke link lah, biasanya saya ambil copy link. Okay, link copy kita paste dekat Telegram ataupun WhatsApp kawan kita lah. So dia boleh buka. Okay, saya rasa yang ni dah selesai. Okay, nanti bagaimana pelajar kita pula nak buka? Diorang dah dapat link, apa diorang nak tekan, diorang nak buat, saya dah letak dalam saya punya modul. Saya harap boleh membantulah pelajar kita ni. Yang saya tengok, saya tunjuk sikit je, sekali je kot saya tunjuk. Ada satu kelas tu saya tak tunjuk langsung, saya bagi je link. Alhamdulillah mereka boleh buat. Mereka memang cepat lah cikgu, memang ini zaman diorang kan. Saya pun banyak belajar dengan diorang sebenarnya. Okay, dah siap kat sini atas ni. Kalau kita nak pergi kepada koleksi kita yang lain, kita klik home. Okay, kalau cikgu nak belajar lagi, nak tengok apa yang orang lain buat, cikgu klik Surf School. Kat sini cikgu boleh belajar. Satu dunia, guru-guru satu dunia, dia letak bahan dia, cikgu dapat idea lah nak buat macam mana. Kat sini banyak. Okay, so saya biasa guna home ni lah. Okay, ini tekan gambar muka kita. Ini adalah kita punya muka hadapan lah. Ni adalah koleksi yang saya buat dan saya letak di bawah tajuk masing-masing. Okay, cikgu sekejap Okay, sorry ada gangguan sikit. Okay, itu saja untuk yang hands on. Kita kembali kepada slide. Okay, saya nak berada di hujung perkongsian dah ni. Jadi saya nak terangkan yang penting Okey, apa seterusnya selepas perkongsian yang saya buat ni, hari ini dikira sebagai ladap. Kita dah berbincang dengan SU SPLG sekolah lah. Hari ini dikira sebagai ladap dan juga bagaimana cikgu boleh dapat markah PLC untuk SPLG cikgu. Yang pertama ialah cikgu lepas ni perlu mendaftar akaun Wakalit masing-masing. Cikgu laksanakan PDPC dengan menggunakan Wakalit atau cikgu kumpulkan hasil kerja murid cikgu yang sebelum ni. Mungkin sebelum ni saya tengok ramai buat peta minda, ramai buat macam lukisan, ada yang buat video, ada yang buat projek kan.
Cikgu Fadil pun dah tunjuk dalam grup panitia, dia ada buat projek biologi dengan anak murid dia. Jadi bahan tu dah ada, cikgu dah laksanakan PDPC. Cikgu boleh simpan dalam Wakalit. Itu pun saya terima jugalah untuk menunjukkan cikgu punya pelaksanaan menggunakan Wakalit. Okey, dalam PLC apa yang dikongsikan perlu dilaksanakan oleh guru. Kalau saya share, cikgu hanya dengar saja tapi tak buat, itu tak dinamakan PLC ya cikgu. Itu dinamakan macam menambah ilmu sahaja. Itu sesuai untuk LDP. Tapi kalau PLC, cikgu buat, cikgu ada impak cikgu tu kita boleh kumpul dan kita bincangkan lagi. Kita berbincang ke arah kebaikan, ke arah kemajuan pengajaran lah. Okay, itu yang dinamakan PLC lah. Okay. Jadi daftar Wakalit, cikgu laksanakan PDPC ataupun cikgu kumpul hasil kerja sebelum ni, cikgu simpan di dalam Wakalit cikgu. Okay. Nanti pada 8 hari bulan 6, saya akan bagi link Google Form. Google Form ni cikgu isi link Wakalit cikgu masing-masing, link connection. Kalau ada lebih, sila isikan lebih, lagi bagus dan juga saya nak refleksi daripada cikgu. Macam tadi saya dah dapat refleksi dari murid saya nak refleksi daripada cikgu bagaimana yang cikgu, apa yang cikgu alami ataupun apa kata cikgu lepas menjalankan PDPC dengan Wakalit ni dengan murid cikgu. Kita nak impact pengajaran dengan murid dan cikgu. Okey, tarikh tutupnya adalah pada 13 bulan 6. Okey, dalam minggu depan ni 13 bulan 6 ni Sabtu. 8 bulan ni 6 ni tak silap saya hari Isnin kot. Seminggulah untuk cikgu belajar hayati penggunaan Wakalit. Kemudian guru-guru yang berjaya melengkapkan Google Form, saya akan keluarkanlah CD penyertaan PLC dan juga saya sendiri akan daftarkan cikgu PLC di SPL KTM. PLC perlu didaftarkan oleh seorang yang mengajar ataupun ada AJK yang dilantiklah, tapi untuk kali ini saya akan daftarkan cikgu lah selepas cikgu memberi atau respon terhadap Google Form saya. Okey. Dan saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat membantu cikgu untuk mendapat markah di SPLG, PLC dan juga LADAP, dan juga cikgu dapat amalkanlah untuk anak murid kita. Nanti selepas ni kita akan menjalankan PDPC nomor baru kita pun tak tahu macam mana lagi. Jadi inilah yang saya nak kongsikan kepada semua. Saya harap guru seronoklah dengan apa yang saya kongsikan ni, menerimanya sebagai benda yang positif. Cikgu explore lebih lagi dan saya pun nak belajar dengan cikgu sebenarnya. Okay, sebelum saya habiskan hari ini, saya nak tanya dululah ada apa soalan tak sebelum saya serahkan kepada JP1 jika ada apa yang nak dikatakan. Ada apa-apa tak nak tanya cikgu? Boleh on mic lah kalau nak tanya. Ada apa-apa tak cikgu? Tak ada JP1 ke JP yang lain ada apa-apa nak cakap tak lagi sebelum saya akhirilah sesi kongsian. Puan Suhana, saya nak tanya satu. Ya. Puan Suhana? Ya, saya. Tadi kata Wakalit ni boleh guna untuk PDPC kan? Ya. Okey, tapi yang saya faham lah, yang saya nampak tadi, dia lebih banyak kepada sebagai tempat menyimpan dan merujuk dan perkongsian bahan, kan? Ya. Jadi macam mana kalau nak apply dalam yang PDPC yang sebenar, boleh ke? Apa yang saya buat ni adalah PDPC sebenarnya, PDPC nomor baru. Nomor baru kita tak jumpa murid kan Cikgu Eng. Kita hanya remote learning. Wakalit ni adalah alat yang membantu cikgu untuk membuat remote learning. Kita remote daripada rumah kita je. Jadi memang tak samalah dengan mengajar dalam kelas. Apa yang saya buat ni ialah secara flip learning lah. Saya sediakan bahan, murid boleh tengok. Lepas tu esoknya saya mengajar, lepas tu murid selesaikan tugasan tu disimpan dalam Wakalit saya. Sebab tugasan yang saya bagi kebanyakannya tugasan projek. Jadi Wakalit tempat yang sesuai lah untuk mereka simpan video, gambar, dokumentasi. Macam soalan-soalan tu biasanya saya akan buat sesi soal jawab dalam Google Class, dalam saya punya Google Meet sajalah secara bersemuka. Kita akan bincang soalan. Dan juga awal-awal dulu lah saya ada buat Google Classroom. Tapi masa tu Google Classroom murid saya respon kurang, jadi macam saya dah tak semangat dah kat situ masa tu. Okay, sekarang ni mungkin dah okey balik kot diorang. Diorang dah biasa kan. Okey tak Puan Eng?
Maksudnya yang ini Wokelet ni sebenarnya PDPC yang bukan face to face lah, bukan face Kan? to face. Ya, dia satu platform macam kita memberikan panduan, arahan Ya. untuk budak itu belajar sendiri. Lepas Yes. tu kita pantau. Betul? Ya, Macam betul. tu je lah. Itu PDPC yang alternatif lain kalau yang macam Google Meet tak boleh buat, data tak cukup ke, itu Ya. caranya. Alternatif lain lah, betul? Betul. Murid sebenarnya banyak belajar secara kendiri lah Puan Eng. Nama pun Okay. remote learning, cikgu hanya remote. Mereka belajar secara kendiri sebenarnya lebih berkesan. Mereka mengikuti setiap proses pemikiran tu kan. Jadi kat sini memang kita boleh laksanakan pengajaran secara kebat lah sebenarnya. Bila kita bagi soalan projek, inovasi memang dah capai tahap tinggi lah. Jadi untuk markah PBL, sains ataupun taksiran dalam kelas, InsyaAllah apa yang saya buat ni kalau kita diarahkan untuk isi borang, isi permarkahan tu, insyaAllah saya dah ada evidence lah. Jadi kalau nak bukti bahawa PDPC tu dah dilaksanakan gunakan Wokelet tu, dia kena daripada mula sampai akhir lah. Kalau hanya kita masukkan hasil kerja budak saja tapi tak ada dia punya perkembangan daripada mula sampai akhir tu, dia kira PDPC ke? Pentaksiran kan biasanya dia tanya murid berupaya menghasilkan alat yang boleh menyelesaikan ni. Tahu yang itu memang ada panduan arahan, itu dah betul PDPC. Kalau katakan sekarang cikgu dah mengajar ataupun memberi arahan di tempat lain tapi sekarang dia import dia punya hasil tu di situ, itu tak kira kan? Boleh lah PDPC. Boleh. Hasil kerja budak tu simpan je tapi tak ada sebelum tu macam mana cikgu mengarah ke apa ke, tak ada. Macam tu maksud saya. Okey, sekejap. Saya tunjuk satu contoh yang saya buat jurnal tu, inovasi tu. Untuk PBL dia orang. Sekejap saya share screen balik. Okey. Macam mana saya letak soalan tu? Okey. Dah keluar tak dekat cikgu? Keluar tak? Nampak tak wakalit saya? Ada. Ada, okey. Saya dah letak gambar, letak tajuk. Okay, sorry dia bunyi ayam, saya duduk kampung. Ada tajuk, kemudian dekat description tadi saya letak soalan. Okay, murid secara berpasangan telah diberi permasalahan. Mereka dikendaki menyelesaikan masalah keluarga Aini yang bercuti ke Korea selama 5 hari. Ibu Aini banyak tanaman dipasu. Jadi macam mana kita nak pastikan pokok Puan Aini ni tak layu. Jadi saya minta mereka hasilkan alat yang dapat membantu Ibu Aini. Jadi mereka buat collection mereka dan collection saya. Contohnya yang ni gingerbread. Okey, yang ni sunflower. Saya klik. Jadi mereka telah masukkan mereka punya journal lah, penulisan proses semasa mereka menyelesaikan masalah ni. Okay, permasalahan kajian mereka letak, tu saya tengok contohnya masa penelakaran awal diorang, aplikasi konsep sains ni ada yang salah pada mulanya, ada yang terlalu simple. Jadi saya dah baca secara online, saya kata salah ni, saya screenshot, saya WhatsApp saya hantar WhatsApp. Saya kata saya tak akan bagi jawapan lah biasanya, saya akan kata perbaiki konsep sains ni, fahamkan tajuk, fahamkan apa maksud sebenarnya konsep transpirasi. Masa tu dia salah pasal transpirasi. Lepas tu dia baca sendiri dan dia betulkan, saya tengok dah betul, saya kata okey. Macam itulah, saya rasa itu masih dikira pembelajaran lah. Dan saya sebagai guru, saya tak berada dekat diorang, saya boleh remote diorang dari rumah. Okey, bahan yang digunakan, gambar. Okey, dan mereka perlu buat refleksi. Refleksi ni penting lah untuk kita tahu apa mereka fikirkan, diorang capai tak apa yang saya nak mereka capai. Okey. Okey Pak Eng, boleh? Ya. Maknanya yang ini saya rasa kelebihannya dia tidak memberatkan handphone semua tu, right? Tak, dia tak simpan dekat Dia tak macam WhatsApp tu, kadang budak kalau kena download dan sebagainya kan. Dia simpan dalam saya punya wakalit. Sebelum ni saya buat poster tu, sebelum tu saya tak buat wakalit lagi. Poster yang saya buat tulisan poster, murid dia hantar dekat saya kat WhatsApp. 2-3 hari kan, dia mesej saya, teacher boleh tak teacher send balik saya punya poster tu sebab saya dah delete.
Alamak, sebelum tu saya ada suruh buat macam mini eksperimen kat rumah. Larutan, tanda ketelarutan, dia kena bancuh air garam, ada warna semua. Ramailah, 5-6 orang mesti. Boleh tak cikgu bagi balik gambar tu? Saya terdelete. Jadi saya rasa masalah untuk diorang. Phone diorang storage kecil, jadi saya jumpa solution, saya buat wakil lah. Nak tanya, budak boleh buat edit-edit apa-apa tak dalam tu? Boleh. Boleh Kalau boleh Kita, macam tu bahaya jugalah, bahan yang kita letak kadang nanti terdelete juga. so far, saya pun memikirkan benda yang sama, tapi so far tak ada masalah terdelete. Okay je. Sebab authority masih kita hanya bagi dia link untuk contribute saja. Saya rasa dia tak boleh delete sebab tak ada masalah tu. Boleh masuk lah, boleh masukkan gambar. Boleh masukkan gambar. Jadi dia tak ada terdelete lah. Okay, ada apa-apa lagi tak cikgu? Sama. Sebelum yang lain? Okay cikgu nanti saya akan bagi Google link. Lepas ni cikgu boleh tengok modul yang saya bagi. Simple je sebenarnya cikgu. Dan cikgu cuba explore, buat dengan anak murid cikgu. Okay, cikgu Ustaz Fauzi kata dia perlukan rujukan. Okay, nanti saya bagi modul. Cikgu try buat, ada masalah cikgu boleh tanya saya. Okay, dan saya nak impact dengan murid lah cikgu. Saya tak nak beratkan cikgu sebenarnya. Apa yang cikgu dah buat dengan student, cikgu boleh letak juga dalam wakil cikgu. Tapi kalau cikgu dapat laksanakan benda baru, kalau kita nak belajar biasanya saya suka try. Okay, saya try, akhirnya saya dapat sampai macam ni lah, dapat dah 3-4 tugasan dah kan. Asalnya saya nak try je. Okay, cikgu cuba try dengan murid cikgu. Cikgu hantarlah link yang cikgu try tu. Mungkin dia punya feedback, cikgu nak tengok feedback anak murid cikgu macam mana kan. Mungkin feedback cikgu lebih menarik lah daripada feedback saya. Jadi saya galakkan cikgu untuk cuba dulu lah. Masa saya bagi tu pun ada lagi dalam 10 hari sebenarnya. Banyak lagi masa. Dan contoh boleh tak saya ni nak try lah. Nanti saya suruh dia hantar jawapan tu kat sana. Boleh. Letak link lah. Cikgu dia ramai dah suruh murid buat peta writing. Suruh je snap kan. Cikgu suruh nota boleh nota. Ada cikgu suruh hantar dekat WhatsApp dia. WhatsApp pun penuh kan dengan kita punya, dengan gambar gaya kita, dengan nota murid. Jadi cikgu bagi link, suruh dia hantar dalam kita punya wakalet je. Jadi storage dia tak kacau, storage cikgu pun tak kacau. Lebih mudah lah untuk memantau sebenarnya. Ya, ada apa-apa lagi tak? Fahmi tengah buat susu anak tu. Okay, mungkin GP1 ada apa-apa nak cakap kot sebelum saya akhiri sesi untuk hari ini? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cikgu Suhana atas sumbangan perkongsian bahan berkaitan dengan wakalet ni. Jadi saya amat berharap kepada semua guru agar dapat mengguna pakai lah apa yang telah dikongsikan. Dan saya juga nak ucap tahniah lah kepada Cikgu Suhana sebab telah dipilih untuk mewakili Negeri Melaka PPD. Okay, untuk daerah dulu cikgu. PPD dulu. Daerah So saya harap ni secara tak langsung akan dapat membantu menaikkan nama SMK Gabah-Baba lah. Dan daripada apa Cikgu Suhana cakap tadi, dia perlukan support daripada semua rakan-rakan cadangan kita untuk sama-sama berkongsi bahan lah, feedback balik apa yang laksanakan, apa yang kita telah kongsikan berkaitan dengan wakalet ni, dan kemudian hantar balik feedback kat dia supaya benda ni nampak berlakunya PLC lah di peringkat sekolah kita. Saya rasa dulu saya rasa cikgu-cikgu boleh mula hantar bahan yang dimaklumkan tadi 8 bulan 6 sampai 13 bulan 6 ni. Ya. Okey cikgu, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okey, sebelum saya akhiri, insyaAllah pada 9 bulan 6 akan ada sesi PLC yang samalah di bawah PPD bersama guru-guru sains dan maths dengan rendah. Iklan telah dikeluarkan oleh PPD dan alhamdulillah lah rakan-rakan guru sekolah lain adalah mula mesej saya lah nak tanya macam mana nak belajar apa semua. Saya harap perkongsian ni bukan setakat benda ni saja. Sebenarnya saya nak sampaikan apa yang saya cuba amalkan, apa yang murid saya dah buat. Banyak lagi saya kena belajar sebenarnya, jadi
dengan perkongsian ni mungkin permulaan lah. Lepas ni mungkin ada cikgu lain boleh kongsi lagi PLC. Ada sekolah yang memang aktif cikgu buat PLC online masa PKPB ni. Jadi mungkin lepas ni ada lagi PLC lain ke, kan kita kongsi macam-macam. Jadi saya nak mohon maaf lah kalau ada apa salah silap, kata-kata yang menyinggung perasaan ke, salah cakap ke. Okay, saya minta maaf banyak dan insyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah siapkan sijil cikgu tu dan daftarkan PLC untuk cikgu. PLC boleh daftar satu bulan tu ramai cikgu. Paling banyak saya pernah daftar PLC satu Melaka saya buat tahun lepas 40 orang. Jadi sekolah ni mungkin PLC tu kita buat 60 orang hari ni. Mungkin lebih 80 orang. Tak ada masalah lah so far. Tahun lepas saya dah try buat lah. Jadi saya perlukan feedback cikgu, impact cikgu. Saya perlukan refleksi, saya perlukan link yang cikgu buat bersama murid dan insyaAllah saya akan bagi sijil PLC tu dan juga saya akan daftarkan cikgu di bawah PLC kumpulan saya lah untuk dapat markah di SPLG. Tak silap saya 5 markah kot, berapa persen 5 ke 10 markah. Okay, itu saja. InsyaAllah. Okay cikgu, selamat Hari Raya. Terima kasih kepada semua pentakdir dan juga rakan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, bye. Terima kasih. Sama. Semoga perkongsian bermanfaat kepada semua ya. Okay. Okay. Sama buat. InsyaAllah. Bye.